Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Ekonomi Medium Rose. Okey, pada kali ini kita masih lagi di bab 2 iaitu Perakaunan Pendapatan Negara, dan video pada kali ini kita akan bincang berkenaan dengan subtopik 2.1 iaitu menghitung pendapatan negara dengan kaedah keluaran. Okey, sekarang kita tengok macam mana konsep nilai ditambah itu kira. Okay, nilai ditambah ni adalah peningkatan ataupun pertambahan nilai keluaran selepas melalui pelbagai proses pengeluaran. Okay, jadi nilai ditambah saja diambil kira untuk mengelakkan berlakunya pengiraan dua kali. Okay, maksudnya nilai pendapatan negara untuk suatu barang itu dikira sebanyak dua kali. Maksudnya kita ambil nilai barang perantaraan dan nilai barang akhir. So, dia akan jadi pengiraan dua kali. Okay, jadi macam mana nak hitung nilai ditambah? Okay, nilai ditambah ni adalah perbezaan di antara nilai jualan output kita tolak dengan kos belian output. Okay, kita ambil contoh kat sini untuk menghasilkan perabot. Okay, untuk hasilkan perabot dia akan melibatkan barang perantaraan. Okay, contoh dekat sini kita perlukan kayu balak dan diproses menjadi kayu digergaji dan seterusnya barulah ia menjadi perabot. Okey, jadi kayu balak, kayu gergaji ini adalah merupakan barang perantaraan untuk menghasilkan perabot. Okey, jadi kos untuk hasilkan perabot tadi, barang perantaraan tadi tidak boleh dimasukkan dalam pengiraan pendapatan negara sebab nilainya telah ada dalam nilai perabot ni tadi. Okey, jadi kalau kita kata kita ambil nilai harga barang perantaraan, harga perabot, jadi dia akan berlakunya pengiraan dua kali. Okey, sekarang kita tengok macam mana konsep nilai ditambah itu dikira. Okey, kita tengok pada peringkat pertama, kayu balak ataupun bahan mentah ini adalah pada peringkat pertama. Di dalam sektor utama lah ni. Harga keluarannya adalah 200 dan kita andaikan pada peringkat pertama ni tidak ada kos input. Maka nilai ditambahnya adalah 200 tolak kosong, kita akan dapat 200. Okey, kayu balak tadi diproses pada peringkat kedua telah menjadi kayu digergaji. Okey, kayu balak diproses menjadi kayu digergaji. Kayu digergaji ini adalah dah masuk pada sektor yang kedua iaitu pemprosesan. Okey, apabila diproses kayu balak tadi menjadi kayu digergaji, harga keluarannya adalah meningkat menjadi 500. Okey, tapi kita kena ingat dia ada kos input iaitu barang perantaraannya tadi iaitu kayu balak sebanyak 200. Okey, jadi nilai tambah ataupun peningkatan nilai barang tersebut ke kayu digaji itu adalah 500 tolak dengan kos input dia sebanyak 200, so nilai ditambahnya cuma 300 sahaja. Okey, lepas tu kayu digergaji itu diproses menjadi perabot. Okey, dan harga perabot tadi telah meningkat menjadi 1,000 lah. Harga perabot tadi di peringkat pengeluaran adalah sebanyak 1,000. Tapi dalam nilai ni dia ada kos input dia. Barang perantaraan tadi kayu digaji sebanyak 500. So kita kena ambil lah dia punya nilai ditambah ataupun peningkatan ataupun pertambahan nilai selepas melalui proses pengeluaran. Daripada kayu tadi diproses jadi perabot. So peningkatan nilainya cuma 1,000 tolaklah kos dia 500. So peningkatannya cuma 500. Okey, selepas itu kayu ni, perabot ni pada peringkat pengeluaran tadi telah pun dipasarkan di pasaran. Okey, dan ini telah kita katakan telah masuk kepada sektor ketiga iaitu sektor perkhidmatan, peruncitan dan jualan. Okey, bila dijual di pasaran, harga keluaran tu adalah sebanyak 1,200. Okey, tapi kita perlu tolak kos harga keluaran tadi kan sebanyak 1,000.
harga perabot tadi di peringkat pengeluaran 1,000, dia jual di pasaran 1,200. So kita tolak kos inputnya sebanyak 1,000, maka nilai ditambah ataupun peningkatan nilai untuk perabot tadi cuma 200. Okey, jadi bila kita jumlahkan semua nilai ditambah tadi, kita akan dapat nilainya adalah sebanyak 1,200. Dan kalau kita tengok kat sini, nilai ditambah ni sama dengan harga keluaran. Okey, jadi sebab itulah bila kita nak kira pendapatan negara, kita cuma perlu ambil harga keluaran barang akhir. Ini adalah barang akhir. Ini adalah perantaraan. So, harga barang akhir ni 1,200 ini adalah sama dengan nilai ditambah ataupun peningkatan nilai keluaran selepas melalui pelbagai proses pengeluaran. Okey. Jadi, kalau katalah kita ambil semua nilai harga keluaran untuk perabot tadi, termasuklah barang perantaraan dia, kayu balak, kayu digaji, perabot pada peringkat pengeluaran dan harga perabot pada peringkat peruncitan. So nilainya akan jadi tinggilah. Kita jumlahkan semua ni, dia akan dapat 2,900. Okey, jadi bila kita bandingkan dengan nilai ni, 2,900 kat sini dengan nilai 1,200 ni, jadi terdapat perbezaan sebanyak 1,700. Okey, jadi kalau kita ambil nilai semua ni untuk mengira pendapatan negara, ini akan menyebabkan pendapatan negara kita akan terlebih anggar. Okey, jadi nilai barang akhir dia akan sama dengan nilai ditambah. Okey, seterusnya kita tengok macam mana kita nak kira pendapatan negara dengan menggunakan kaedah keluaran. Okey, kita kata dia jumlahkan nilai keluaran akhir ataupun nilai ditambah barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi. Okey, sektor ekonomi tadi kita bahagikan kepada 3. Iaitu sektor utama ataupun sektor 1 yang terdiri daripada sektor pertanian, perikanan, penternakan, perhutanan dan pelombongan dan kuari. Okey, jadi sektor 1 ini adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Okey, contoh dia pekerjaan dia merangkumi pelombong, petani, penternak, peladang, nelayan dan pembalak. Itu yang kita ambil contoh kayu balak tu tadi. Itu adalah sektor utama ataupun sektor pada peringkat pertama. Untuk yang kedua, sektor perkilangan, pembuatan dan pembinaan. Okey, jadi yang ini adalah kegiatan penggunaan ataupun pemprosesan barang yang telah dikeluarkan oleh sektor utama. Jenis pekerjaan dia termasuklah operator pengeluaran, jurutera pengeluaran, penyelia pembinaan, pemaju perumahan dan buruh pembinaan. Okey, kalau kita tengok contoh dalam jadual nilai ditambah tadi yang dia proses kayu balak tadilah jadi barang separuh siap. Dia jadi kayu digergaji, lepas tu dia proses menjadi perabot. Itu adalah pada peringkat sektor kedua ataupun yang dia sektor perkilangan, pembuatan, pembinaan dan sebagainya, melibatkan pemprosesan barang yang telah dikeluarkan oleh sektor utama. Okey, yang ketiga, sektor perkhidmatan seperti elektrik, pengangkutan, perdagangan, pemborongan dan peruncitan. Okey, jadi untuk sektor ketiga ini adalah sektor perkhidmatan yang memberi sokongan kepada sektor utama dan sektor kedua. Okay, jenis pekerjaan yang terlibat ialah doktor, guru, jururawat, tentera, jurujual dan sebagainya lah. Okay, so tengok. Okay, untuk mengira pendapatan negara dengan menggunakan kaedah keluaran, ini adalah item-item yang terlibat. Okay, kita tengok
butiran dia, pertanian, pelombongan. Ini adalah sektor 1. Kan? Yang kita dah tengok tadi, ini adalah sektor 1. Okey. Ini adalah sektor 1. Lepas tu perkilangan pembinaan. Ini adalah sektor 2. Kuasa elektrik, gas, air, pengangkutan, perdagangan, keuangan, insurans, perkhidmatan kerajaan, perkhidmatan lain. Ini semua ni, dia start daripada sini. Sampailah perkhidmatan lain, ini adalah sektor yang ketiga. Okey, so kita jumlahkan sektor 1, sektor 2, sektor 3 dan kita tolak bayaran perkhidmatan bank dan kita tambah dengan cukai import jika ada data dalam kita punya pengiraan pendapatan negara kita. Okey, bayaran perkhidmatan bank ni kita perlu tolak daripada nilai-nilai sektor-sektor tadi disebabkan bayaran perkhidmatan bank ni sudah ada nilainya dalam keuangan, insurans dan hartanah. Okey, bayaran perkhidmatan bank ni jika dimasukkan lagi nilai dia, maka ia perlu ditolak. Dan kita tambah dengan cukai import. Cukai import ini adalah merupakan salah satu daripada cukai tak langsung. Okey, jadi bila kita tambah sektor 1, 2, 3 dan kita tolak bayaran perkhidmatan bank, tambah cukai import, kita akan dapat KDNK HP. KDNK HP. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan pendapatan negara, KDNK HP ni bukan lagi pendapatan negara sebab pendapatan negara adalah KNBKF. Jadi proses dia sama macam yang kita telah belajar sebelum ni. Kita perlu masukkan beberapa item dalam pengiraan seperti berikut. Okey, KDNKHP kita tukarkan jadi KF dulu dengan kita tolak cukai tak langsung dan kita tambah subsidi. So kita akan dapatlah KDNKKF. Okey, masih lagi KDNK. So kita tambah PFBLN. Dia akan dapat KNK, kan? Okey, tapi masih lagi kasar. Kita nak bersih. So, kita guna susut nilai. Kita tolak susut nilai. So, kita akan dapatlah KNBKF ataupun pendapatan negara. Okey, sekarang ni kita tengok contoh pengiraan pendapatan negara dengan menggunakan kaedah keluaran. Dia bagi jadual yang menunjukkan butiran pendapatan negara bagi sebuah negara. Okey, daripada jadual ni, dia senaraikan item-item dia. So, soalan yang pertama dia kata, hitung keluaran dalam negara kasar sektor peringkat pertama. Okey, soalan yang pertama, KDNK harga pasar sektor 1. Okey, KDNK harga pasar sektor 1. Okey, jadi sektor 1 perkhidmatan yang mana? Pelombongan dan kuari, ini sektor 1. Dan satu lagi adalah pertanian, perhutanan dan perikanan. Ini sektor 1. So kita ambillah nilai dia. Perlombongan, kuari. Okey, nilainya adalah 2405. Okey, dan yang kedua pertanian, perhutanan dan kuari. Okey, ni ada dua ni. Pertanian, perhutanan dan perikanan. Okey, so nilainya adalah 2390. 2390. So kita jumlahkanlah. Okey, dan kita tahu untuk kaedah keluaran, bila kita jumlahkan keluaran sektor-sektor tadi, kita akan dapat KDNK, kan? So soalan dia nak KDNK.
So untuk yang itu sektor 1 dia akan dapat RM 4795. Nilainya dalam juta, so kita kena tulis juta. Iaitu sektor 1. Yang kedua dia nak KDNK peringkat kedua pula. KDNK harga pasar sektor 2. So kita carilah sektor 2. Ini adalah sektor yang melibatkan pembuatan dan pembinaan. So ini sektor yang kedua, ini sektor yang kedua. So kita ambil pembuatan dengan pembinaan. Okey, pembuatan nilainya 3690. Pembinaan 5420. So 5420. Jumlahkan. So kita akan dapat KDNKHP sebanyak RM 9110 kena ada juta. Sebab nilainya adalah dalam RM juta. Okey, yang ketiga. Yang ketiga dia suruh kita cari KDNK. Kalau dikata KDNK itu harga pasar lah kan. Pada peringkat ataupun sektor ketiga. Okey, sektor ketiga adalah sektor perkhidmatan. Okey, yang ini sektor ketiga. Mana lagi yang perkhidmatan? Pemborong runcit sektor ketiga. Pengangkutan, penyimpanan dan telekomunikasi sektor ketiga. Mana lagi? Elektrik, gas dan air sektor ketiga. Lagi ada lagi tak? Okey, dah tak ada dah. So kita jumlahkanlah yang mana ada kan. So perkhidmatan kerajaan 7990. Lepas tu keuangan. Ni satu lagi keuangan. Insurans dan perkhidmatan lain 2750. Lagi borong runcit sebanyak 1725. Lagi pengangkutan. Okey, pengangkutan penyimpanan dan telekomunikasi dapat 2110. Lagi ada tak? Elektrik. Okey, elektrik gas air 1525. Okey, itulah yang peringkat ketiga. Jumlahkanlah. Jumlahkan, dia akan dapat 16100 RM juta. Okey, so kita dah habis dah. Kita dah jawab sampai nombor 3. Okey, soalan seterusnya dia suruh kita kira KNK pada kos faktor. Okey, soalan nombor 4. Dia nak KNK pada kos faktor. Okey, kita tahu dia punya formula dia. Kalau KNK kos faktor adalah yang tadi kita ada KDNK kan. So KDNK harga pasar. So kita kena tukarkan lah. KD ni daripada KN. So dia melibatkan PFBLN. So kita tambah PFBLN. Dia akan jadi KNK tapi masih lagi harga pasar. So kita tukarkan kepada KF. HP ni kepada KF dengan cara tambah subsidi. Kita tolak dengan CTL. Okey, jadi itu adalah formula dia. Jadi untuk KDNK HP maksudnya kita kita campurkanlah semua KDNK sektor 1, sektor 2, sektor 3 kan. Okey, sektor 1 kita dah kira tadi dapat 4795.
Sektor 2 kita dapat 9110. Sektor 3 dapat 16100. Okey. So ini adalah KDNK HP. Okey, nilainya kita akan dapat 30,005 juta RM. Okey, itu KDNK HP. Sekarang ni kita tambah dengan PFBLN. Okey, tambah dengan PFBLN sebanyak 925. Okey, lepas tu kita tolak dengan CTL sebanyak 1. CTL-nya mana? CTL 1720. 1720. Dan kita tambah subsidi. Subsidi sebanyak 105. Okey, so kiralah kita akan dapat RM 29,315 juta. Okey, itu untuk KNK KF. Okey, soalan yang kelima dia nak KNB KF. KNB, kalau dia sebut KNB ni KNB KF lah kan. So KNB KF. KNB KF kita dah ada kat atas tu KNK. So macam mana nak dapat KNK KF? So apa beza K dengan bersih? Susut nilai kan. So kalau nak bersih kita kena tolak dengan susut nilai. So KNK KF 29,315, kita tolak susut nilai dia 350. So kita akan dapat nilai pendapatan negaranya adalah RM 28,965 juta. Okey. Okey, sekian dulu untuk video pada kali ini. So kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya untuk kita bincangkan berkenaan dengan masalah pengiraan pendapatan negara dan kegunaan pendapatan negara. Okey, jangan lupa untuk subscribe, like dan share, dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.